Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Kitab Suci Al-Quran. Apabila kita membaca Kitab Suci Al-Quran, di antara pertanyaan yang selalu ditanya ialah kenapa perkataan, setengah-setengah perkataan ada perubahan di akhirnya, ya. Contohnya kita lihat pada surah Al-Baqarah, ya. Jadi surah Al-Baqarah dalam muka surat 3 ni, ya. Kita akan baca dan kita akan terjumpa, contohnya kita akan terjumpa dengan perkataan seperti khatamallahu, Allahu. Dan di dalam ayat yang seterusnya kita akan bertemu pula dengan amanna billahi. Dan di dalam baris yang seterusnya kita akan berjumpa dengan yukhadi'una Allah. Jadi perkataan Allah yang kita jumpai di dalam 3 ayat ini adalah perkataan yang sama, cuma dia punya baris di akhir itu berubah. Khatamallahu, amanna billahi, dan yukhadi'una Allah. Jadi lafaz Allah atau dikenali sebagai lafzul jalalah ini berubah akhirnya Allahu, Allahi, dan Allaha. Apakah rahsia perubahan ini sebenarnya? Adakah perubahan ini mengubah makna? Dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Lihat, ya, perkataan rabbu itu berbaris di hadapan. Rabbu, ka itu maknanya engkau, ya. Itu perkataan yang lain, ya. Rabbu. Dalam surah yang selepasnya, li'ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabba. Perkataan yang sama, ya. Tadi rabbu, lam tara kaifa fa'ala rabbuka, yang dekat sini falya'budu rabba. Rabba dengan baris di atas, ya. Rabba. Bila kita pergi pada surah yang lain, kita akan jumpa rabbi, qul a'udzu bi rabbi. Bi ini ialah dengan, kita belajar sebelum ini. Qul a'udzu bi rabbi, di mana rabbi ini berbaris di bawah. Rabbu. Yang kedua Rabbi, dan yang ketiga Rabba. Jadi ketiga-tiga baris ini berubah, ya. Jadi perkataannya satu saja, cuma baris di akhir itu berubah. Perubahan di akhir perkataan ini dikenali sebagai i'rab. I'rab ialah perubahan baris akhir perkataan, ya, bukan perubahan dalaman. Perubahan i'rab ialah perubahan akhir perkataan, ya. Contoh al-muslimu. Jadi perkataan baris di akhir ini bila berubah kita panggil dia i'rab, berubah di akhir ini. Tetapi kalau perubahan di tengah, ataupun di depan, ataupun di tengah, ataupun mana-mana huruf, ya, perubahan ini kita tidak panggil dia i'rab. Kita panggil itu perubahan struktur perkataan itu berubah dan boleh mengubah makna, ya, boleh mengubah makna. Jadi perubahan struktur ini mengubah makna lah, tapi perubahan i'rab ini dia tak mengubah makna, cuma dia mengubah position ataupun kedudukan perkataan itu dalam ayat, ya. Kedudukan perkataan itu dalam ayat. Jadi gini, ya, saya nak bagi satu gambaran yang senang kita faham. Bagaimana kita nak faham perubahan i'rab gini, ya. Perubahan i'rab ataupun perubahan di akhir perkataan ini dia tidak mengubah makna perkataan itu. Kalau perkataan itu muslim, walaupun kita kata muslimu ataupun muslimi ataupun muslimah, maknanya tetap orang Islam. Maknanya tetap orang Islam. Dia tak jadi orang lain lah, orang Islam juga. Begitu juga nama orang, ya, contohnya Muhammadun, ya.
Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun, ya. Muhammadun, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun ini dia boleh berubah bagi dia jadi Muhammadan, jadi Muhammadin. Contohnya kalau kita kata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi bagi itu Muhammadun Rasulullah bagi di depan, ya. Bila kita dekat azan kita dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan bagi atas Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Jadi perubahan baris di atas, di depan dan di bawah ini namanya perubahan i'rab, perubahan position, perubahan status perkataan itu. Jadi adakah berubah maknanya? Tak. Muhammad kat situlah, walaupun Muhammadan, Muhammadin ataupun Muhammad. Jadi kalau dia tak masuk ayat lagi jadi Muhammadun, nature. Muhammad. By nature perkataan Arab ni bagi depan, by nature, dan daripada kilang dia keluar ataupun daripada asalnya bagi depan, ya. Tapi apabila dah masuk ayat tu dia boleh berubah macam-macam, bagi depan, bagi bawah dan bagi atas. Ini namanya perubahan position ataupun perubahan status i'rab, ya. Jadi cara nak faham status i'rab ni gini, ya, senangnya. Contohnya kita kata contohnya kita kata Muhammad, ya, nama kawan kita Muhammad, ya. Muhammad ini dia dekat mana-mana pun dialah Muhammad, ya. Tapi kalau dia pergi ke, contohnya dia pergi ke masjid, dia jadi imam. Jadi position ni dah berubah jadi imam. Bila balik rumah dia jadi ayah, jadi dia position dah berubah. Pergi ke pejabat dia jadi pegawai contohnya. Jadi perubahan itu berubah position dia, tapi Muhammad tetap Muhammad. Itu contohnya. Kalau dia pergi ke kedai kopi jadi kawan. Contohnya lah, ya. Jadi seorang itu dia kekal, tapi yang berubahnya position dia, kedudukan dia di sini dan di sana berubah. Tapi Muhammad tetap Muhammad. Itu cara senang kita nak belajar position itu. Kalau Muhammad dekat rumah dia jadi Muhammadun contohnya. Bila pergi pejabat jadi Muhammadin. Kalau pergi ke masjid jadi Muhammadan. Contohnya lah, ya. Itu contoh saja supaya kita faham, ya, bahawa perubahan baris di akhir ini yang dikenali sebagai i'rab ini ialah kerana position dan kedudukan perkataan itu di dalam sesuatu ayat. Itu sahaja yang perlu kita faham berkenaan dengan i'rab ini, ya. Baik, adakah semua perkataan Arab ini akan diubah akhirnya? Untuk pengetahuan kita, kebanyakan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab ni dia memang ada potensi yang besar untuk berubah akhir dia, ya. Yang kita belajar sebelum ini, ingat tak kata-kata nama ataupun kata perkataan-perkataan yang tidak ada kata dasar? Ingat tak? Ya, contohnya perkataan fi, ala, huruf jar, huwa, anta, dhamir dan sebagainya. Antara yang tak boleh berubah ialah yang pertama sekali ialah perkataan yang dikategorikan sebagai tidak ada kata dasar. Perkataan yang tidak ada kata dasar, dia tidak boleh kita i'rab. Maknanya dia tidak boleh berubah akhirnya. Akhirnya tidak berubah, maksudnya dia kekal. Ya. Contohnya perkataan yang tidak boleh kita i'rab, contohnya perkataan allazina. Ingat tak perkataan allazina dulu kita belajar dulu? Allazina dia akan kekal macam itulah, allazina sampai bila allazina. Letak dekat mana pun, apa position dia tak akan berubah allazina tu. Sebab apa? Perkataan allazina tidak ada kata dasar. Ingat kita belajar dulu. Contoh lagi perkataan contohnya perkataan la, ya. La, contohnya la ni ialah huruf penafian, ya. Dia tidak ada kata dasar. Jadi dekat mana-mana pun la kat situ lah. Duduk dekat mana-mana pun, di tengah, di depan pun la. Dia tak jadi lu ataupun li. Tak ada, ya. Jangan kata la, lu, li pula tak ada. Jadi la kat situ akan kekal. Contoh lagi perkataan yang tidak ada kata dasar. Contohnya perkataan ala, ya. Ala kat situ lah, dia tak akan jadi Ali punya. Ali nama orang pula. Ala dia tak akan berubah. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai
kata dasar. Begitu juga perkataan waw di depan ni, waw ni iaitu waw ni maknanya dan kan. Dia takkan berubah punya. Dia takkan jadi wi, jadi wa sampai bila-bila. Jadi perkataan yang tidak ada kata dasar, dia tidak akan berubah barisnya. Contoh perkataan min, contohnya min. Min daripada pun juga perkataan yang tidak ada kata dasar. Jadi perkataan kata dasar yang tidak ada kata dasar ni pada umumnya dia tidak akan dilakukan i'rab, maknanya tidak berubahlah. Min gitu je. Ada orang tanya, itu bukan min tu mina tu berubah baris daripada min kepada mina ni baris atas. Ini bukan, ini perubahan bukan kerana perubahan i'rab ni. Ini namanya perubahan kerana nak langkah kepada nun ini. Sebab dia asalnya kalau min al jadi susah. Jadi akhirnya minal. Jadi perubahan ini kerana nak meraihkan sesuatu. Dia terpaksa berubah sebab berat kalau sebut tanpa baris ni, akhirnya dibariskan. Itu bukan perubahan i'rab, itu perubahan, namanya perubahan kerana nak meraihkan sesuatu, bukan kerana perubahan i'rab atau position, tak. Contohnya perkataan alaihim. Ada orang kata perkataan alaihim, him ini adakah ini i'rab him dengan hum? Tak, ini bukan, ini bukan perubahan i'rab, ini perubahan struktur perkataan itu. Perkataan ini asalnya alaihum, tapi susah nak sebut alaihum jadi alaihim. Anzartahum, hum jadi him. Ini bukan perubahan i'rab, ini namanya perubahan kerana nak meraihkan baris. Itu bukan perubahan i'rab. Kena ingat insya-Allah. Contoh lagi perkataan lam, contohnya lam ini antara perkataan yang tidak ada, tak berubahlah, sebab dia adalah perkataan yang tidak ada kata dasar. Jadi perkataan yang tidak ada kata dasar pada umumnya tidak dilakukan i'rab. Tidak dilakukan i'rab. Hum, illa, ma, bima. Dia akan jadi, perkataan itu akan kekal sebagai perkataan yang tidak akan di-i'rab, sebab dia tidak ada kata dasar. Senang. Jadi semua perkataan yang tidak ada kata dasar tidak akan berlaku i'rab. Contohnya perkataan anta, anta contohnya, anta, nahnu. Contohnya nahnu lah. Contohnya perkataan nahnu, nahnu ni yang mana kami. Dia tidak akan berubah nahnu tu sebab dia tak ada kata dasar. Tidak ada perkataan yang lahir daripada kata dasar nun hanun, tak ada. Nahnu begitu keluarnya. Jadi perkataan nahnu itu tidak di-i'rab lah, sebab tidak ada kata dasar. Dia takkan wujud perkataan nahna, nahni, nahnu, tak ada. Dia nahnu kat situ sebiji sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Senang. Lepas tu ada orang tanya pula, kalau anta boleh jadi anti. Itu bukan perubahan i'rab. Anta dengan anti bukan perubahan i'rab, Anta dengan anti dia bukan perubahan i'rab. Kalau tengok anta contohnya perkataan anta, anta maknanya awak. Anta dengan anti ini bukan perubahan i'rab. Ini perubahan sekutu dan makna terus. Kalau anta maknanya awak perempuan, anta awak lelaki, anti awak perempuan. Jadi kalau boleh berubah dia jadi antu satu lagi. Tak ada, anta dengan anti saja. Jadi ini bukan perubahan i'rab, ini namanya perubahan sekutu ataupun makna, perubahan sekutu ataupun makna. Dan satu lagi ialah fi'il madhi dan fi'il amar. Jadi itu semuanya tak boleh di-i'rab. Jadi yang kalau untuk perbuatan ataupun kata kerja, hanya yang boleh berlaku i'rab ialah fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' boleh berubah lagi atau boleh i'rab, tetapi fi'il madhi dan fi'il amar dia tidak boleh di-i'rab. Dia tak akan berubah. Akhirnya tak akan berubah, Tak akan berubah apabila berubahnya position. Maksudnya apa? Fi'il madhi kenapa dia tak boleh diubah lagi? Dia kekal bagi dia tu. Fa'ala, af'ala, kekal bagi dia. Kenapa? Apa rahsia di sebalik fi'il madhi tak boleh di-i'rab? Rahsianya ialah fi'il madhi ni fi'il perbuatan ataupun kata kerja dah lepas, dah berlaku dah cari sejarah dah. Maka sejarah tidak boleh diubah lagi. Jadi sebab itulah fi'il madhi tidak boleh diubah. Maknanya tidak berlaku i'rab. Lepas tu ada orang tanya lagi, boleh juga berlaku i'rab. Contohnya kalau kita nak katakan fa'altu, nak tak tu di hujung ni. Kita pun mati di hujung ni. Ini mati ataupun fa'altu atau tambahkan waw, fa'alu. Ini bukan i'rab. Itu perubahan makna. Perubahan makna tak panggil i'rab. Makna berubah.
kalau fa'alu mereka buat, kalau fa'altu saya buat. Jadi itu bukan perubahan i'rab, itu perubahan makna, perubahan fa'il ya. Struktur perkataan tu berubah. Begitu juga perkataan fi'il amar. Fi'il amar juga adalah tidak di i'rab. Fi'il amar tu adalah perintah, dan perintah tu dia dah jadi macam tetap dan tidak boleh diubah lagi dah, tidak boleh ubah. Jadi yang hanya boleh berubah adalah fi'il mudhari'. Jadi senang kita faham ini, insya-Allah. Yang boleh diubah secara i'rabnya adalah hampir keseluruhan perkataan, termasuklah kata nama ataupun kata kerja boleh diubah ya, kecuali yang tidak boleh diubahnya pertama sekali adalah perkataan-perkataan yang tidak ada kata dasar, tampak keluar, tak boleh diubah. Yang kedua ialah fi'il madhi dan fi'il amar. Itu saja. Yang lainnya boleh dilakukan i'rab. Dan kita akan sambung pelajaran kita tentang i'rab ni, insya-Allah menarik, dan kita akan belajar lebih lanjut lagi dalam pelajaran-pelajaran akan datang. Teruskan bersama kita mempelajari bahasa kitab suci Al-Quran ini, dan jangan lupa buat kuis yang kita sediakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.